Kisah KKN di Desa Penari. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Hai Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Saya mendapat satu permintaan daripada followers di Instagram yang memintakan saya ceritakan tentang KKN di Desa Penari. Dia kata dia sudah tengok filem ni tapi dia masih kurang faham apa sebenarnya cerita tentang KKN di Desa Penari. So, mungkin ada yang sudah tonton cerita ni tapi ada yang masih tidak faham apa yang sebenarnya yang berlaku. So, saya sudah baca Twitter daripada Simple Man. Okay, Twitter ni dia ada dua versi. Satu cerita daripada Vidya dan satu versi daripada Nur. So, saya cuba ceritakan sepadat yang boleh dan seringkas yang boleh. Ya, saya tidak cerita secara detail lah. Kalau nak cerita secara detail, anda boleh tengok Twitter Simple Man. Walaupun Twitter tu dalam bahasa Jawa, ada lagi yang ditranslatekan ke bahasa Indonesia yang mudah difahami. So, anda boleh tengok lah, anda boleh search di Google cerita versi Vidya dan Nur. Dan ini adalah versi ahli bosku. Versi yang lebih ringkas, padat dan senang untuk sesiapa yang tidak faham lagi tentang KKN di Desa Penari. Jadi jom kita mulakan. Kisahnya bermula apabila seorang pelajar mahasiswa universiti, dia mempunyai tugasan yang terakhir, tahun yang terakhir. So dia ada tugasan yang dipanggil KKN, kerja kuliah nyata, kalau di Malaysia sebagai lapangan kerja. Jadi tugasan ini perlu diselesaikan untuk mereka lulus dalam universiti tersebut. So si Vidya ni telah pilih satu kampung yang terletak di kawasan pedalaman. Jadi dia memerlukan rakan-rakan setugasnya. So dia telah pilih sepatutnya lebih 14 hingga 20 orang, tapi minimum adalah paling minimum 6 orang. So adalah rakan-rakannya ni, si Ayu, si Nur, si Bima, Wahyu dan Anton. So mereka 6 ni setuju untuk jalankan KKN di Desa Penari. So mereka pun menujulah ke Desa Penari ni. Okey, naik van, dan untuk menuju ke Desa Penari ni juga dia kawasan pedalaman, perlu sampai satu simpang. Lepas naik van, mereka naik motor beramai-ramai. Okey, naik motor, mereka disambut oleh orang kampung lah. Dan dalam perjalanan tu pun mereka sudah, si Nur dan si Vidya ni sudah diganggu dengan bunyi gamelan dan penampakan penari, seorang penari perempuan. Okey. Tapi mereka pelik jugalah, belum apa-apa sudah nampak benda tu. Dan mereka disambut oleh ketua kampung, iaitu Pak Prabu. Pak Prabu. Jadi Pak Prabu ni lah yang menyambut mereka dan memberi briefing kepada mereka tentang projek-projek yang bakal mereka lakukan di kampung tersebut. Dan mereka diberi tempat tinggal sementara, satu di perempuan di rumah orang awam dan lelaki di rumah yang khaslah untuk mereka. So diberitahu mereka kalau mau mandi, yang lelaki mandi di sungai, perempuan dimandi satu tandas. Jadi si Vidya ni sudah awal-awal tanya, dia cakap, Pak Prabu, dia cakap, tadi semasa kami perjalanan pergi kampung ni, Desa Penari ni, kami terdengar bunyi gamelan. Ya, di sini ada kampung kah selain daripada Desa Penari itulah? Jadi Pak Prabu cakap, mana ada? Dia cakap, inilah satu-satunya kampung yang terdapat di kawasan pedalaman tersebut. So mereka sudah rasa pelik dan hairan. Jadi si Nur ni pun cerita yang dia pun dengar bunyi gamelan tersebut. Jadi bilang si Nur, menurut firasatnya, kalau dengar bunyi gamelan ni, satu petanda bakal berlaku. Jadi masa ni yang perempuan sajalah yang berbincang. Jadi si Ayu ni sudah tidak selesa dengan apa yang diceritakan oleh si Nur. Okay. Jadi keesokan harinya, Pak Prabu bawa mereka satu ke pemakaman kubur. Okey, pemakaman kubur hitam. Jadi Pak Prabu ceritakanlah tentang pemakaman kubur tu adalah yang berbalut, batu nisannya berbalut dengan kain hitam, dan mengatakan itu adalah adat di kampung tersebut. Dan di kampung tersebut dikelilingi oleh batu-batu macam monumen, dan setiap batu tu dia ada macam
ritual, batu kemenyan, makanan. Dan mereka tanyalah apa tujuannya tu. Dan Pak Prabu beritahulah itu adalah adat istiadat masyarakat mereka yang mereka perturunkan daripada moyang, ya. Jadi 6 orang ni di antara si Wahyu dengan si Anton tu macam heranlah kenapa adat tu masih diamalkan, sedangkan kalau di tempat mereka di kawasan kota bandar benda tu kurafat, ya. Walaupun Pak Prabu kurang senang lah apabila mereka bercakap sedemikian, tapi mereka pertahankan itu adalah adat mereka. Dan Pak Prabu beritahu ada satu kawasan kalau boleh jangan pergi ke tempat situ, sebab situ adalah kawasan hutan dan ada satu tapak dipanggil sebagai tapak tilas. Kalau boleh jangan seberang sana. Dan mereka tanya, apa terjadi kalau menyeberangi ke sebelah sana? Kemungkinan Pak Prabu cakap kamu akan hilang dan tidak dijumpai. Pak Prabu sudah bagi amaran lah. So begitulah ceritanya. Jadi bermulalah gangguan kepada si Vidya ni. Macam-macam gangguan dia telah terima. Ya, permulaan gangguannya apabila dia ketika dia mandi, dia nampak sosok seperti ada satu orang penari, dan dia sering terdengar orang menyanyi lagu Jawa dan dia nampak sosok seorang penari. Jadi dia sudah merasa pelik. Dan dia paling pelik apabila pada malam tu dia nampak rakannya si Nur tu menari di luar rumah. Dan bila dia tegur, si Nur tu tidak ada, yang ada dia menari. Dan si Wahyu terkejutlah dengan tindakan si Vidya ni. Heran dia, kenapa dia tiba-tiba menari. Jadi mula sudah ada gangguan yang berlaku kepada si Vidya. Namun di sebalik gangguan si Vidya ni sebenarnya ada sesuatu yang berlaku, ya. Dua rakannya telah melanggar syarat yang telah diletakkan oleh Pak Prabu, iaitu si Ayu dan si Bima. Mereka ni menyeberang di kawasan yang dikatakan kawasan hutan oleh Pak Prabu dan ada tapak tilas. Jadi si Bima dan si Ayu ni pergi kawasan sana untuk melihat betul ke ada tapak tilas. Jadi akibat mereka menyeberangi kawasan situ, jadi sesuatu telah berlaku di mana si Bima sebenarnya dia jatuh hati dengan si Vidya. Jadi satu hari dia termimpi si Vidya ni dililit ular dan dia takutlah dan ingin menyelamatkan si Vidya. Jadi dalam mimpi itu dia jumpa ada seorang penari. Ya, penari memakai selendang hijau. Dia cakap si Vidya ni dalam bahaya, dia cakap. Dan dia boleh mati kalau tidak diselamatkan. Kau boleh selamatkan, dia cakap, kalau kau pergi ke tempat satu dipanggil tapak tilas, dia cakap, kau cari satu gelang macam bentuk ular, dan gelang ni kau berikan kepada si Vidya. Dia akan selamat daripada gangguan ular tersebut. Dan ada satu syarat lagi, dia cakap, dia beritahu si Bima, kau perlu jumpa aku pada setiap malam. Jadi si Bima setuju sebab dia suka dengan si Vidya. Si Bima setuju. Jadi dia pun pergi, bangun dari tidur dan pergi ke tempat tapak tilas tu dan mencari gelang yang dikatakan oleh yang penari yang dalam mimpi itu. Dan betul dia jumpa gelang tersebut, dan gelang tersebut dia serahkan kepada satu orang perempuan, satu orang rakannya, iaitu si Ayu. Dia bagi si Ayu, tolong bagikan dengan si Vidya ni, sebab aku minat dengan si Vidya ni. Masalahnya si Ayu ni pun minat dengan si Bima. Jadi si Ayu ni pula dia sama-sama macam jalankan tugasan projek tu sama-sama dengan si Bima. Jadi dia berminat juga dengan si Bima ni. Jadi dia jealous lah si Bima ni minat dengan si Vidya. Jadi gelang tu dia tidak bagi. Ya, dia simpan saja. Dia tidak bagi dengan si Vidya. Dan si Ayu ni pula terjumpa penari tersebut di penginapan mereka. Ya, jadi dia terkejut, apa pula penari tiba-tiba datang di rumah penginapan nanti. Dan penari itu bagi tahu, yang dia tahu dia minat dengan si Bima. Jadi dia boleh tolong si Ayu ni supaya dia dapat memikat si Bima dengan memakai selendang warna hijau tu, dan kau boleh buat apa saja dengan si Bima. Jadi dia setuju sebab dia minat dengan si Bima. So dia ambillah selendang tu. Dia ambil selendang tu dan pakai untuk memikat si Bima. Dan
Akhirnya mereka melakukan perbuatan terlarang. Ya, si Ayu dan si Bima ni melakukan perbuatan terlarang. Dan akibat mereka membuat perjanjian dengan jin tersebut, maka si Vidya dan si Nur ni telah diganggu lagi macam-macam gangguan lah, ya, macam-macam gangguan. Bukan setakat yang dia menari, si Nur mimpi ular, orang kampung nampak si Vidya tu macam ular. Okey, sampaikan si Wahyu, okey, dia bagi tahu si Nur, dia cakap si Bima ni pelik, dia cakap, ya, ada sesuatu berlaku dengan si Bima ni, sebab setiap malam dia cakap dia dengar si Bima ni macam sedang melakukan hubungan terlarang. Sebab dia dengar macam ada suara pelik-pelik, suara macam orang melakukan hubungan di dalam bilik dia, ya. Dan bila dia tengok tidak ada juga. Dan setiap malam dia kata, dia bagi tahu si Nur, kadang-kadang si Bima ni keluar di rumah tapi tidak tahu ke mana. Jadi mereka, si Nur ni tidak percaya sebab si Nur ni rapat dengan si Bima. Okey, jadi si Wahyu bawa si Nur ke katilnya, dia tengok betul-betul. Rupanya ada gambar si Vidya di bawah katilnya. Dan di situ baru si Nur tahu bahawa si Bima ni sebenarnya minat dengan si Vidya. Jadi si Nur ni cuba siasat apa yang berlaku, dan baru si Nur ni tahu rupa-rupanya si Ayu dan si Bima ni memang melanggar syarat dan membuat perjanjian dengan jin. Dan sampai satu masa si Nur tangkap basah si Bima dengan si Ayu ni tengah melakukan hubungan dalam satu rumah. Dan mengamuklah si Nur, kau melakukan hubungan terlarang di kawasan orang, sudahlah kau melanggar, ya, syarat yang diberikan oleh Pak Prabu, kau buat lagi hubungan. So si Nur betul-betul marah dan dia mau projek KKN tu ditamatkan segera. Dan sebelum orang kampung tahu, dan sebelum perkara yang buruk berlaku, bagus belah. Dan ada satu kejadian lagi, si Vidya dan si Wahyu, okey, semasa mereka pulang daripada kota, daripada bandar, motor mereka rosak dalam perjalanan. Dan bila rosak, tiba-tiba ada satu orang tua yang menolong mereka. Dan orang tua tu bawa mereka ke satu kampung. Dan kampung tu tengah melakukan keramaian. Jadi si Vidya terkejut. Dia ternampak penari yang selalu terbayangnya tu. Jadi si Vidya macam terkejut. Dan mereka diberi makan lah. Tapi mereka tidak makan lah. Mereka hanya sebentar saja. Selepas motor yang bagus, dia pulang semula ke desa penari. Dan sempat membungkus makanan lah. Dan si Wahyu ceritakanlah dengan rakan-rakannya tentang mereka jumpa desa, ya, desa di kawasan berkenaan lah. Tapi si Nur beritahu memang tidak ada kampung selain daripada kampung desa penari itu saja. Pak Prabu pun sudah cerita, dia cakap. Jadi dia buktikan dengan makanan yang dibungkus tu. Dan bila mereka buka makanan dibungkus tu, guys, mereka bungkus kepala monyet. Terkejut si Wahyu apabila melihat bungkusan makanan yang dibawanya. Dan baru dia tahu mereka telah masuk ke kawasan bunian. Jadi keadaan semakin teruk. Si Wahyu bagi tahu juga si Vidya tentang kelakuan pelik si Bima yang sentiasa keluar pada waktu malam dan sentiasa mendengar seperti melakukan hubungan terlarang. Kadang-kadang macam suara orang beronani. Okey, lelaki. Jadi macam si Vidya ni tidak percaya. Jadi si Vidya nekat malam tu dia ingin keluar. Ingin keluar untuk lihat betulkah si Bima keluar. Jadi malam tu dia tidak tidur. Dia tunggu si Bima. Dan bila dia bangun, dia tengok betul si Bima keluar ke satu tempat dalam hutan. Jadi si Vidya ikutlah si Bima. Okey, dia ikut hinggalah dia ke satu kawasan yang dipanggil Tapak Tilas. Baru dia tahu itu Tapak Tilas. Tapi tapak tu macam satu tempat yang ditinggal lama. Ada gamelan, tapi gamelan tu sudah berhabuk. Ya, ada satu tempat duduk. Memang kawasan tu kotor lah. Dan tapi dia nampak si Bima, dia pergi ke satu pondok, ya, satu macam rumah kecil lah. Dan dia heran kenapa si Bima masuk dalam sana. Jadi si Vidya pun pergi mengekori dan cuba mengintai apa si Bima buat dalam sana. Dan bila dia mengintai, guys, dia belum lagi sampailah ke rumah tersebut, dia sudah dengar suara si Bima macam seperti buat hubungan terlarang dengan seorang perempuan. Jadi dia macam
ragu-ragu apa dia. Macam dia hairan apa yang si Bima ni buat. Bila dia intai guys, dia nampak si Bima dikelilingi dengan ular. Oh guys, terkejut si Widya ni. Dan bila dia cuba lari daripada tempat tersebut, dia sudah dikelilingi oleh satu kumpulan orang kampung yang ramai dan menangkap si Widya dan bawa dia ke pesta menari. Si Widya tidak dapat lari di kawasan berkenaan. Dia terkepung oleh orang kampung dan mengajak dia menari, paksa menari. Dan tiba-tiba dia nampak si Ayu ada di situ, pun menjadi ketua dalam tarian tersebut. Dia terkejut, kenapa si Ayu ada di sini nih? Jadi dia cuba panggil si Ayu untuk bawa pulang, tapi kedua-dua mereka terperangkap di kawasan berkenaan. Dalam masa yang sama, si Nur terbangun dari tidur. Dan bila dia bangun dari tidur, dia tengok, si Widya sudah ada. Sebab si Widya jalan kan, dia ikut si Bima tu. Dan bila dia tengok si Ayu kawan dia guys, dia terkejut. Si Ayu keras, kaku, dan mata dia terbeliak seperti macam orang kena sawan, kena kejang. Jadi terkejutlah si Nur. Ayu bangun, bangun. Tapi si Ayu tidak sedarkan diri, dia hanya kejung begitu. Jadi dia berteriak, dia panggil si Wahyu, dia panggil si Anton. Dia beritahu, Wahyu, Anton, tengok nih, si Widya hilang, si Nur ni tengok apa yang berlaku ni. Dan bila si Wahyu dan si Anton datang, dia beritahu si Bima pun tidak ada. Panik guys, panik. Jadi si Nur dalam keadaan ketakutan, Wahyu dan Anton ni cemas. Mereka pun segera panggil Pak Prabu dan beritahu apa yang berlaku. Dan Pak Prabu panggil orang kampung dan menuju ke tempat mereka. Dan Pak Prabu terkejut apabila melihat si Ayu tengah kejung dan kehilangan si Widya dan si Bima. Jadi Pak Prabu dia heran apa yang sebenarnya berlaku. So si Nur pun ceritakan apa yang berlaku, di mana si Bima dan si Ayu telah melanggar pantang. Mereka ke tapak tilas dan melakukan hubungan terlarang. Dan si Nur tunjukkanlah selendang dan gelang tu. Pak Prabu macam mau marah juga, tapi dia kena sabar. Ya, mau marah kena sabar. Jadi Pak Prabu panggil bomo kampung berkenaan, iaitu dipanggil Mbak Buyut. Mbak Buyut datang dan tidak heran dengan apa yang berlaku. Dan dia beritahu mereka sudah terperangkap di alam roh, di alam macam bunian itulah. Mbak Buyut ni dengan tenaga kuasa batinnya, dia telah bertukar menjadi anjing. Dan dia cuba menyelamatkan si Ayu, si Bima dan si Widya. Dan orang-orang kampung lain sama-sama turut mencari rakan-rakannya ni. Dan orang kampung hanya jumpa si Bima. Si Bima pun sama macam si Ayu dalam keadaan yang kejung, keras, macam orang kena sawan. So si Nur, si Wahyu dan si Anton terkejut, menangis melihat kedua-dua rakannya tu kejung. Dan mereka masih risau dengan kehilangan si Widya. Mereka macam rasa bersalah, rasa takut, sebab rakan baik mereka sudah berada dalam keadaan yang mengerikan dan menakutkan. Dan mereka risau si Widya pun begitu. Tidak lama kemudian, si Widya yang tengah dikepung oleh orang penduduk kampung yang mengerikan ni terkejut. Tiba-tiba ada anjing hitam datang. Rupanya itu Mbak Buyut lah yang menyamar bertukar menjadi anjing. Dan Mbak Buyut tu menyelamatkan si Widya. Dia pergi ke tempat perkampungan tapak tilas tu, dia bawa. Jadi si Widya terus ikut anjing tu untuk keluar dari kampung tersebut, ya. Dan Mbak Buyut berjaya selamatkan si Widya. Dan sampai saja di rumah penginapan, si Widya terkejut kerana ramai sudah orang di rumah tersebut. Dan bila dia lihat, dia nampak si Ayu dan si Bima sudah kejung. Dan baru dia ingat, dan dia beritahu si Nur yang dia telah pergi satu kawasan dan dia lihat si Bima melakukan hubungan terlarang dengan seorang penari. Dan dia nampak si Ayu menjadi penari di kawasan berkenaan. Jadi Mbak Buyut beritahu bahawa si Ayu dan si Bima ni sudah berjanji dengan jin dan terperangkap di kawasan berkenaan. Jadi menurut Mbak Buyut, Mbak Buyut yang bomo kawasan kampung tu, dia mengatakan si Ayu dan si Bima ni sudah tidak dapat diselamatkan. Si Bima ni sudah
berkahwin dengan ketua bunian di kampung tu lah, dipanggil Badarawuhi. Dan si Ayu ni pula menjadi penari. Dia perlu menari setiap inci tanah di kawasan berkenaan. Jadi kedua-dua mereka, roh mereka tergantung, ya, tergantung di alam berkenaan. Jadi Mbak Buyut tidak dapat selamatkan, tapi Mbak Buyut berusaha untuk menyelamatkan dengan syarat jangan bawa si Bima ni dan si Ayu keluar dari kampung tu lah. Dia cuba buat ritual lagi. Tapi 4 orang rakannya ni, si Vidya, si Nur, si Wahyu dan si Anton, mengambil keputusan untuk keluar menamatkan projek KKN mereka. Dan mereka pun terpaksa menamatkan lebih awal, dan mereka memberitahu keluarga si Bima dan si Ayu tentang kejadian berkenaan. Dan Pak Prabu terpaksa merepotkan kejadian berkenaan kepada pihak universiti, ya. Dan keluarga si Bima dan si Ayu ni sedihlah dengan kejadian berkenaan, dan mereka tidak setuju untuk Mbak Buyut tahan jasad mereka di situ. Jadi dibawa keluarlah jasad si Bima dan si Ayu dari kampung berkenaan, walaupun dalam keadaan kejung berkenaan. Dan hanya 3 hari saja jasad si Bima telah diambil dan dia telah meninggal dunia. Manakala si Ayu 3 bulan dirawat, macam-macam rawatan, tidak berjaya. Dibawa kapal terbang pergi jumpa bomo sana bomo, tidak berjaya. Dan akhirnya si Ayu pun meninggal dunia. So guys, itulah dia cerita, ya, cerita ringkas yang saya sudah padatkan, ya, kepada anda supaya anda faham. Mungkin ada juga pening ya dengan cerita saya ini, tapi itu saya ceritakan secara ringkas lah. Ya, sebenarnya detail nih, tapi saya cuba padatkan supaya anda faham. Dan mereka ceritakan semula lah kepada penulis yang dipanggil Simple Man, ceritakan semula, dan dikatakan nama-nama ni pun sebenarnya telah pun diubah, ya, kecuali orang kata 1 orang saja nama yang betul, iaitu Shanton, ya, Shanton. Yang lain semua nama samaran, dan tempat tu pun dirahsiakan. Dan ada beberapa gambar tersebar yang dikatakan itulah pelajar-pelajar yang telah pergi ke desa penari tersebut. Dan oleh kerana viral gambar tersebut, salah seorang yang individu yang dikatakan si Vidya yang dalam gambar itu telah membuat pengakuan bahawa dia bukanlah Vidya yang seperti digembar-gemburkan, dan dia marahlah sebab dia sudah ada anak, ada isteri, ya, dia telah dituduh pula begitu kan. Jadi dia membuat klarifikasi yang dia katakan dia bukanlah orang yang terlibat dengan KKN tersebut. Jadi wallahu alam lah, ya. Kisah ni kisah yang benar, berlaku pada tahun 2009, dan masih lagi tertanya siapakah individu yang terlibat berkenaan. Dan dilakonkan semula filem ni, ya, dan dikatakan mereka ada berjumpa dengan individu yang terlibat, ya, pelakon-pelakon tu, untuk menghayati watak-watak dalam KKN penari desa ni. Jadi mudah-mudahan cerita saya ini dapat memberi kefahaman kepada anda tentang kisah KKN di Desa Permai. Agak pening juga lah saya cerita, tapi itulah kemampuan saya untuk cerita agar anda faham. Untuk detail anda boleh baca di Twitter, okey, di Twitter di Simple Man tu ceritanya, ataupun kalau mau enjoy anda tengok filmnya lah, ya, yang tengah viral di Pawagam. Jadi setakat itu saja kisah seram saya. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.